Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jatuh pasir surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita sambung pengajian tafsir Suratul Baqarah. Malam ni kita mulai dengan ayat yang ke-47. Suratul Baqarah ayat 47. Kita baca 4 ayat ni. Dalam mushaf surat muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu, dan bahawa aku telah melebihkan nenek moyang kamu atas orang-orang yang ada pada zamannya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu akan hari yang tidak akan dapat melepaskan satu diri sesuatu apapun dari diri yang lain, dan tidak akan diterima daripadanya permohonan, dan tidak diambil daripadanya tebusan, dan tidak mereka akan ditolong. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum al-'adzab
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan siksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah tatkala kami belahkan lautan untuk kamu, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun, padahal kamu sendiri melihatnya. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Ini masih lagi lanjutan ayat-ayat Al-Quran tentang Bani Israel yang telah dimulai oleh Allah Ta'ala mulai ayat 40. Ayat 40 hingga 46 kita dah baca hari itu. Sekarang ayat 47 hingga 50. Lanjutannya sebenarnya sampai ayat 150 atau lebih sikit, sebab dia ada macam selang dan ada perintah Allah kepada orang beriman, tapi di celah tu ada dibandingkan dengan Bani Israel lagi. Kira-kiranya sampai permulaan juzuk yang kedua. Bayangkan daripada depan, awal surah Baqarah cerita tentang sifat orang beriman, 5 ayat, 2 ayat tentang orang kafir, 21 ayat kalau tak silap tentang orang munafik. Lepas tu tentang perintah supaya menyembah Allah Ta'ala dan sebab-sebabnya. Lepas tu cerita tentang Nabi Adam ditipu oleh Iblis dan seterusnya. Ayat 40 cerita pasal Bani Israel sampai ayat 100 lebih, 150, dekat-dekat 100 ayat, 100 ayat lebih ya. Ada. Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada manusia. Semasa diturunkan bermula dengan bangsa Arab, kerana Nabi SAW dipilih di kalangan bangsa Arab. Bani Israel adalah kaum yang sebelum itu telah menerima kitab daripada Allah Ta'ala, kitab Taurat, Injil, Zabur, dari Nabi dan melalui Nabi-Nabi sebelum itu yang ramai di kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub, keturunan Nabi Ishaq, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah juga dari keturunan Nabi Ibrahim, tetapi dari jalur anak sulungnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Quran ini sasaran awalnya adalah kepada umat Islam di kalangan bangsa Arab. Kemudian tiba-tiba 100 ayat lebih cerita pasal Bani Israel, satu kaum yang dulu pernah menerima wahyu, pernah ada ramai Nabi di kalangan mereka. Tetapi bila mereka melanggar janji-janji mereka kepada Allah, mereka membunuh para Nabi, mereka mengubah kitab, ramai Nabi dibunuh,
Sampailah Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga dibunuh, dan mereka cuba bunuh Nabi Isa AS. Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit. Selepas itu Allah Ta'ala tidak memilih lagi di kalangan mereka menjadi Nabi. Allah Ta'ala pilih daripada Bani Ismail pula, bahkan Nabi yang akhir. Pun begitu, pengajaran kepada mereka disebut dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang akhir ini, tidak lagi melalui Nabi-Nabi di kalangan mereka, tapi dari Nabi yang bangsa lain. Tapi mesej itu sebahagiannya kepada mereka. Sementara telah diberikan kepada Nabi di kalangan mereka, tapi Nabi-Nabi itu dibunuh. Allah Ta'ala lantik Nabi bangsa lain, tetapi mesej ada juga untuk bangsa mereka. Itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat 40, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sama macam ayat 47 ni, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Separuh ayat tu sama. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu. Ayat 40 lanjutnya, berpeganglah kamu, penuhilah janjiku kepada kamu. Dalam ayat 47, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa lain. Wahai Bani Israel, mereka dipanggil lagi. Ayat 40 dah panggil Ya Bani Israel, ayat 47 panggil lagi Ya Bani Israel. Lepas ni ada lagi beberapa ayat menyebut Ya Bani Israel. Kalau kita perasan dalam Quran, bila Allah Ta'ala nak cerita zaman lampau mereka, nikmat yang Tuhan beri pada mereka, Allah Ta'ala sebut Bani Israel. Tapi bila nak mendedahkan tentang kekufuran mereka, kejahatan mereka, Allah Ta'ala sebut Al-Yahud, orang Yahudi. Mereka dipanggil lagi dengan nama yang terhormat itu, yaitu dengan menyebut nama nenek moyang mereka yang mulia, nama kehormatan yang dianugerahkan Tuhan kepada Nabi Yaqub. Israel adalah nama lain Nabi Yaqub. Israel maknanya hamba Allah dalam bahasa mereka lah, bahasa Hebrew. Moga-moga mereka sedar kembali. Memang Tuhan mengajarkan kepada Rasulnya agar memanggil orang dengan nama yang dia senangi. Apatah lagi dengan memanggil mereka dengan nama itu, tercakuplah mereka menjadi satu semua. Tidak ada lagi kabilah ini dan kabilah itu yang rasa tersisih. Itu cara Allah Ta'ala memanggil, mengingatkan mereka. Ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa lain. Itu dalam ayat 47 tadi sampai ujungnya. Diperingatkan hal ini bahawa kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka bukanlah kerana darah keturunan mereka lebih tinggi dari darah keturunan yang lain. Bukan. Sebab semua manusia berasal daripada Adam alaihissalam. Kelebihan itu Tuhan tidak jadikan mengikut jalur darah. Sebab dari keturunan Adam sendiri pun ada yang beriman dan ada yang kafir. Sekali-kali tidaklah Tuhan mengajarkan perbezaan suku atau ras bangsa, tinggi itu, rendah ini, tidak. Mereka pernah dimuliakan melebihi bangsa dan suku lain sebab merekalah penerima warisan ajaran nenek moyang mereka, Ibrahim, Ishak dan Yaqub, tentang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Kerana mereka berpegang kepada agama yang benar, yang diterima daripada datuk nenek mereka yang ramai. Di kalangan mereka adalah Nabi, terutamanya Nabi Yaqub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. 3 orang anak beranak Nabi.
datuknya Nabi Ibrahim, anaknya Ishak, cucunya Yakub Nabi. Kemudian Yakub ada 12 orang anak lelaki, ada seorang perempuan kalau silap. 12 orang anak inilah membentuk 12 kabilah Bani Israel. Dalam kisah ataupun sejarah Bani Israel ini kita akan jumpa banyak 12 kabilah yang asalnya adalah 12 anak Nabi Yakub. Salah seorangnya adalah Nabi Yusuf. 12 pada zaman Nabi Musa ada 12 kabilah Bani Israel. Nanti Nabi Musa satu ketika pukul tongkat ke batu, keluar mata air, 12 mata air. Kemudian nanti Nabi Musa pukul tongkat ke laut, lalu laut terbelah, ada 12 lorong. Kemudian ketika Bani Israel satu ketika Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pilih di kalangan mereka 12 orang ketua, 12 orang nakib, 12 lagi. Baik. Selama tauhid itu masih mereka pegang teguh, kemuliaan itu tidaklah dihilangkan atau dicabut dari mereka. Jadi mereka diberi kemuliaan ialah kerana kemuliaan pendirian. Adapun kalau tauhidnya telah hilang dan yang mereka pertahankan telah tinggal kemegahan saja, menyebut-nyebut kebesaran yang lampau, hinalah mereka dan bangsa lain yang menerima dan menjunjung tauhid itu, hinalah yang akan dimuliakan Tuhan. Jadi satu ketika dulu memang mereka pernah dimuliakan. Ramai di kalangan mereka dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita baca ayat itu disebut wa anni faddaltukum. Di kata kerja itu digunakan kata kerja yang telah lepas, past tense. Bahasa Arab panggil fi'il madhi. Bahasa Melayu kena tambah telah ya depan. Telah kami pernah. Ya betul dulu, tapi sekarang tidak lagi. Masalahnya sekarang mereka masih merasa begitu. Mereka lebih mulia daripada bangsa lain. Nanti dia ada sebut bawah ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu kepada hari, yakni hari kiamat, yang pada hari itu tidak akan dapat melepaskan satu diri akan diri yang lain. Seorang tak boleh lepaskan orang lain. Inilah salah satu pokok ajaran Islam. Jangan sampai anak cucu merasa bahawa mereka akan terlepas dari tanggungjawab di akhirat semata-mata dengan membanggakan bahawa mereka keturunan si anu, anak cucu si fulan. Bani Israel jangan sampai mendadik dada mengatakan kami ini keturunan Yakub dan Yusuf. Kerana kalau telah datang waktu perhitungan di akhirat kelak, Yakub dan Yusuf tidaklah dapat mereka pergunakan lagi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang dilambatkan oleh amalannya, tidak akan dipercepatkan oleh nasab keturunannya. Maksudnya di akhirat ketika kita dihitung, dihisab, kemudian akhirnya kita menyeberang titian sirat dari padang mahsyar ke syurga. Ada yang laju seperti kilat, ada seperti angin, ada berlari, ada berjalan, ada merangkak, mengisut, ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam yang berada di bawah titian sirat. Semua orang kena lalu. Jadi cepat atau lambatnya itu bukan bergantung kepada amalan, bukan bergantung kepada keturunan. Siapa yang amalannya sendiri menyebabkan dia lambat, keturunan dia anak siapa tidak akan membantu dia. Jadi Bani Israel ini keturunan Nabi-Nabi ramai. Tapi setiap orang bergantung kepada amalnya, dirinya sendiri. Termasuk juga kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam,
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak adalah sesiapa pun di langit atau di bumi melainkan akan menghadap Tuhan Ar-Rahman sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Tuhan telah menghitung dan membilang bilangan mereka. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka akan mendatangi Tuhannya dalam keadaan sendirian, masing-masing. Tak ada teman, tak ada pembantu, penterjemah pun tak ada. Allah Ta'ala faham semua bahasa. Dan tidak akan diterima daripadanya permohonan, yakni semua memohon ampunan serta kesalahan yang telah lalu yang dimingkirkan oleh orang lain, memohon kepada Tuhan supaya si anu yang bersalah dibebaskan sahaja. Ini tidak akan berlaku. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak adalah sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Yang diberi izin itu adalah Rasulullah SAW, nabi-nabi, orang-orang saleh. Yang lain tak boleh. Dan tidak akan diambil daripadanya tebusan. Nak ganti dengan barang lain, bayar, tak ada. Sementara harta yang kita ada pun tak bawa ke sana. Wah, sekaya macam mana pun, sebaik saja mati kat dunia ni, harta tu bagi orang lain. Ada juga orang buat masuk dalam kubur, tak muat. Buat kubur besar-besar, masuk sekali dalam tu kan. Minggu depan ada orang pecah masuk malam-malam. Ini cerita dulu lah. Akhirnya ditukar harta kertas, ganti lain. Jadi tak ada tebusan. Secara jelasnya tidaklah ada harta walaupun emas sebesar gunung untuk dijadikan wang jaminan. Kerana harta untuk menjamin itu tiada ada sama sekali kepunyaan manusia. Habis dah harta itu, tak menjadi milik kita dah. Kecuali harta yang telah kita sedekahkan kat dunia ni, kita infakkan kerana Allah, yang itulah kita dapat balik di akhirat. Ini cara nak simpan harta untuk dapat balik ke sana. Simpan dengan memberinya kepada orang, maka ia terakam dalam pelaburan di sisi Allah Ta'ala. Yang disimpan-simpan tak sempat bagi, mati, jadi pesaka, diambil oleh orang lain. Barangkali sebab itulah dalam surah Munafikun Allah Ta'ala sebut, bila seseorang tu mati atau pernah mati, dia kalau boleh nak minta tangguh kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tidak bolehkah kalau engkau tangguhkan aku sedikit lagi masa, fa asaddaq, aku nak bersedekah. Dia nak bersedekah. Sebab bila sedekah dapat balik ke sana. Bila tahan-tahan simpan, mati, bagi kawan. Semuanya Allah yang punya, dan tidak mereka akan ditolong, walahum yunsarun, kerana yang akan dapat menolong ketika itu tidak lain hanyalah usaha sendiri yang disiapkan dari sekarang. Amalan yang baik, amal soleh yang kita sediakan, itulah yang membantu kita. Hal ini diperingatkan kepada Bani Israel, padahal kepada kita juga sama prinsipnya. Tapi dalam ayat ini diingatkan melalui seruan kepada Bani Israel supaya pendirian yang salah ini segera mereka buang. Pendirian yang merasakan mereka mulia kerana keturunan itu dibuang. Mereka menutup hati buat menerima petunjuk walaupun dari mana datangnya, sebab mereka rasa mereka lah bangsa pilihan Allah. Dalam bahasa Arabnya Sya'bullahil Mukhtar, dalam bahasa Inggerisnya the chosen people, children of Allah, children of God. Yakni bangsa kepunyaan Allah yang telah dipilih. Itu mereka kata. Penyakit kebanggaan yang seperti ini kalau tidak dibasmi
akan menimbulkan permusuhan dengan bangsa atau golongan yang lain. Jadi bila satu bangsa rasa dia lebih mula daripada bangsa lain, bukan kerana taat melaksanakan perintah Allah ataupun beriman kepada Allah, tapi hanya kerana bangsa, maka dia telah menimbulkan permusuhan dalam sejarah. Itulah yang dilalui oleh Bani Israel, Yahudi. Itu jugalah pernah dirasai oleh orang putih bila mereka rasa mereka lebih mulia daripada orang berkulit berwarna, colored. Padahal dua-dua sama. Satu ketika dulu bila Darwin mengetengahkan teori evolusi, manusia berevolusi daripada haiwan baru jadi manusia, maka orang yang kulit putih rasa mereka adalah manusia yang paling awal berubah jadi orang. Yang masih gelap ni masih dekat dengan haiwan, monyet buruk. Jadi mereka rasa mereka lebih mulia. Lalu yang kulit warna yang gelap ditangkap, dijadikan hamba, dibunuh sewenang-wenangnya. Bahkan ada yang dikurung dalam sangkar bersama dengan binatang-binatang yang lain. Itu satu ketika bila manusia rasa bangsa-bangsa ni berbeza. Bahkan penyakit ini telah berlarut-larut yang menyebabkan beratus tahun lamanya bangsa-bangsa Eropah memandang kaum Yahudi itu manusia terkutuk yang harus disisihkan dari pergaulan hidup mereka. Maknanya kerana perasaan atau sangkaan mereka itulah satu ketika dulu Yahudi pernah disisihkan, sehingga kampung kediaman mereka dinamai ghetto. Ghetto ni kalau kita baca sekarang ni sebab perang di Palestin dengan Israel, banyaklah cerita-cerita sejarah lama didedahkan untuk pengetahuan orang yang belum tahu. Sama ada orang yang muda ataupun remaja, kanak-kanak, kena tahu sejarah. Ghetto ni kawasan yang dikhususkan untuk orang Yahudi. Dia boleh duduk area tu je, dia tak boleh campur bangsa Eropah yang lain. Dia duduk dalam lingkungan dia je. Sama dia bermuamalah. Kerja-kerja lain dia tak boleh buat. Yang boleh jadi kerja dia antaranya adalah jadi centi, pinjamkan duit orang. Kerana pekerjaan itu dulu dianggap hina di kalangan orang Eropah. Rupa-rupanya lepas tu dia orang jadi toki pula, pinjamkan orang duit. Jadi mereka duduk dalam kelompok mereka sahaja, sebab bangsa lain tak selesa duduk dengan dia orang. Sebab ada perasaan itulah rasa mereka lebih mulia. Dan macam-macam isu lain lah. Dan kalau kita imbau pun, dalam sejarah Yahudi di Eropah tu banyak kali mereka diusir, dihalau. Barangkali kerana itulah bangsa-bangsa Eropah kuasa barat ni sangat menyokong mereka duduk di Israel, di Palestin, supaya nyah daripada tempat mereka, di backup macam-macam, dipertahankan walaupun telah melanggar hak-hak asasi manusia, undang-undang antarabangsa, undang-undang perang, jenayah perang, tapi masih dipertahankan. Saya rasa sebab sejarah ni dulu lah, mereka tak nak Yahudi dulu dengan pada orang. Bagilah satu tempat yang kacau dia orang sudah, masalahnya dikacau orang lain pula. Bahkan sebelum agama Islam masuk ke negeri Spanyol, sangatlah hinanya mereka dipandang oleh orang Nasrani. Nasib mereka baru berubah setelah Islam datang ke Spanyol. Tetapi kebencian kepada mereka menjadi turun-temurun. Berkali-kali mereka mencapai puncak, dan puncak yang terakhir zaman kita ialah kekejaman Jerman, kekejaman Nazi Jerman dan Hitler yang memusnahkan berjuta-juta orang Yahudi di Eropah. Dan dijelaskan dalam ayat 48 ini memperingatkan kepada mereka bahawa kemuliaan mereka di zaman dahulu itu memang diakui bukan kerana darah mereka istimewa, tetapi kerana mereka mempunyai pegangan agama yang benar, iaitu tauhid.
Dan nenek moyang mereka mengamalkannya dan memperjuangkannya bersungguh-sungguh. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan mereka bahawa kemuliaan itu pernah mereka pegang, tapi bukan kerana keturunan, tapi kerana pegangan yang betul. Dari ayat-ayat ini kita melihat teguran yang jelas sekali dari Tuhan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu, yakni pada masa ayat ini diturunkan. Bani Israel atau Yahudi adalah antara kaum yang tinggal di Madinah ketika itu. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada beberapa kabilah lah di situ. Tuhan mengakui bahawa di zaman dahulu memang mereka diberi kemuliaan oleh Tuhan melebihi bangsa-bangsa lain yang kebanyakannya adalah penyembah berhala. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, tauhid hanya tinggal menjadi sebutan di kalangan mereka. Yang penting bagi mereka ketika itu ialah mengumpulkan kekayaan. Faham agama menjadi membeku. Mereka merasa diri lebih tinggi dan lebih unggul dari golongan lain. Arab di Madinah mereka pandang hina dan rendah. Penyakit merasa diri lebih ini menghinggapi juga bangsa-bangsa lain. Tapi yang utamanya Yahudi lah. Jadi masa Rasulullah SAW berada di Madinah, ketika ayat ini turun, orang Yahudi dah ada kat situ. Dari mana mereka datang? Sebahagiannya yang pertama datang dari utara lah, dari Palestin. Setelah kita sebut tadi mereka membunuh para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan nabi-nabi lain. Kemuncaknya akhirnya adalah hampir membunuh Nabi Isa. Lepas itu mereka ditimpa bala musuh yang menyerang, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israel latufsidunna fil ardi marratain. Dan kami telah tentukan dalam kitab kepada Bani Israel bahawa kamu akan melakukan kerosakan di bumi 2 kali. Fa idza jaa ba'duhum lahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Apabila datang janji yang pertama mereka melakukan kerosakan, Allah Ta'ala hantar kepada mereka hamba-hambanya yang mempunyai kekuatan dan membinasakan mereka. Fajasu khilalat diyar. Bila mereka diserang oleh Bukhtanasar daripada Parsi, sebahagian daripada mereka lari. Sebahagiannya lari ke selatan sampai ke Madinah, atau nama-namanya Yathrib. Ada pendapat lain kata mereka ada yang lebih awal lagi menetap di Madinah pada zaman Nabi Musa lagi. Kerana mereka, ketika mereka pergi haji, mereka lalu di kawasan Yathrib itu, mereka tengok di Yathrib masa itu banyak pokok kurma subur. Maka kata Nabi Musa, barangkali inilah tempat bangkitnya Nabi akhir zaman. Jadi balik itu, sebahagian daripada mereka tak balik ke utara, menetap di Madinah, nak tunggu Nabi akhir zaman. Satu, sebab nak tunggulah Nabi itu. Yang kedua, berharap bahawa Nabi yang akhir itu daripada keturunan mereka. Ini sejarah mereka di Madinah. Jadi tadi kita sebut, ya, zaman Nabi Musa itu, kemudian zaman diserang oleh kuasa luar, mereka lari tinggalkan Palestin. Dan kita ingat, bila mereka lari tinggalkan Palestin itu, yang tinggal adalah orang Palestin, atau disebut orang-orang Kanaan yang ada orang Palestin lah. Jadi maknanya, walaupun mereka mendakwa Palestin itu negeri mereka dulu, tapi ada duduk dengan orang lain. Bukan mereka sahaja. Ketika mereka lari berhijrah, bangsa Kanaan duduk situ lah. Bahkan mereka ni, Bani Israel dan Yahudi ni keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri datang daripada Iraq, berhijrah ke Palestin. Allah Ta'ala suruh hijrah ke Palestin bila ayahnya menolak dakwahnya dan kaumnya pun cuba membakarnya. Lepas kejadian bakar tu, setelah Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim berhijrah. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Nabi Ibrahim kata,
aku berhijrah kepada Tuhan. Daripada Iraq berhijrah ke Palestin. Maknanya Palestin dah ada orang. Itulah bangsa Palestin, bangsa Kanaan dulu. Nabi Ibrahim duduk situ sampai beranak cucu semua. Cuma Nabi Ismail lah dihantar ke Mekah. Duduk kat situ dan pernah berhijrah ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf, kemudian balik semula ke Palestin. Palestin memang ada orang, bukan mereka sahaja yang ada di situ. Dan bangsa Palestin lah kemudian yang memeluk Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, ataupun lebih tepat pada zaman Sayyidina Umar, orang Islam. Sedangkan sebahagian besar ahli kitab Yahudi tidak memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahawa bangsa Arab pun adalah semulia-mulia bangsa. Yang dimaksud Nabi bukanlah bahawa darah Arab itu istimewa dari darah bangsa lain, melainkan kerana Tuhan menurunkan wahyu ke dunia ini dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mulialah orang Arab, sebab mereka yang terlebih dahulu dapat memahami wahyu. Kemuliaan itu kerana itu. Tetapi kalau orang Arab lalu bangga dan mendabik dada lantaran wahyu itu, padahal tidak menjunjung dan mengamalkannya, dengan sendirinya kemudian yang mereka terima itu tidak ada lagi. Bangsa Arab pernah mulia kerana berpegang dengan Islam, memimpin Islam. Tapi bila mereka tinggalkan Islam, Allah Ta'ala angkat bangsa lain. Di antara bangsa yang telah diangkat itu adalah bangsa Turki. Bila bangsa Arab lemah, tidak berpegang betul dengan Islam, Allah Ta'ala angkat bangsa lain. Yang ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut man yartadda minkum an dini, siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala akan bangkitkan kaum lain yang kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka. Ia bertukar-tukar. Jadi Bani Israel pernah, bangsa Arab pun pernah, bangsa Turki pun pernah. Kita umat Islam pun dengan terus terang harus kita akui kadang-kadang ditimpa juga penyakit Yahudi ini. Tuhan telah pernah menganugerahi kemuliaan dan kurnia kepada kaum muslimin berabad-abad lamanya sampai menakluk dunia barat dan timur. Tetapi satu waktu muslimin menjadi muram dan negerinya dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka mundur dalam lapangan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, sehingga yang dapat dibanggakan oleh anak cucu yang datang di belakang tidak lain hanyalah pusaka nenek moyang yang dahulu. Dengan tidak sedar, si anak cucu tadi membanggakan kemuliaan nenek moyang, tetapi tidak mahu insaf dan tidak mahu membina kemuliaan yang baru atau sambungan, kerana menyeleweng jauh dari garis agama yang diajarkan Rasul. Maka samalah keadaan kita dengan Yahudi. Maknanya kita boleh faham daripada penceritaan Quran tentang Bani Israel dan Yahudi ini, maknanya supaya kita tak jadi seperti mereka. Kita azan dulu. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang kasih rahmati oleh Allah SWT sekalian, ayat 49, wa idh najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu daripada kaum Fir'aun yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Mereka sembelih anak-anak lelaki kamu dan mereka biarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Seketika mereka, yakni Yahudi tadi, Bani Israel, sampai ke puncak kemegahan yang menimbulkan kesombongan, merasa diri istimewa daripada bangsa lain. Diingatkanlah betapa mereka hidup dalam tindasan dan siksaan di negeri Mesir. Maknanya Allah Ta'ala suruh mereka imbau, dulu mereka pernah duduk dalam penindasan, menjadi lebih hina daripada hamba. 400 tahun lamanya Bani Israel hidup di negeri Mesir itu, sejak Nabi Yusuf menjadi raja muda kerajaan Mesir dan ayahnya Nabi Yaqub datang dari dusun atas undangan Nabi Yusuf. 12 orang bersaudara laki-laki keturunan Yaqub itu pada mula kedatangan ke Mesir masih hidup dengan baik dan sederhana. Tetapi sesudah Yaqub dan Yusuf meninggal dunia, penduduk Mesir asli membenci mereka. Mungkin makan masalah beberapa ratus tahun baru timbul kebencian itu, kerana mereka kian lama kian kembang. Kedudukan mereka di Mesir dipandang membahayakan. Tetapi mereka tidak diusir, sebaliknya diperhambakan, disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Mereka ditindas dengan kejam sekali. Di antara kekejaman itu ialah rancangan Fir'aun memusnahkan anak-anak lelaki. Pada masa zaman Nabi Musa itu atau sebelumnya, pemerintah Mesir dah jadi Fir'aun, guna gelaran Fir'aun. Pada zaman Nabi Yusuf belum guna lagi gelaran Fir'aun. Sebab itu bila kita baca surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut Raja Mesir itu Malik. Waqala al-Malik. Tapi dalam kisah Nabi Musa, Fir'aun. Maknanya gelaran Fir'aun itu datang kemudian. Tapi kalau kita buka Bible guna istilah Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf lagi.
Bila orang kaji sejarah, orang kaji tulisan-tulisan Mesir, tulisan kuno, dokumen, catatan yang ada pada dinding dan sebagainya, terbukti bahawa zaman Nabi Yusuf belum guna lagi gelaran Firaun. Zaman Nabi Musa baru guna gelaran Firaun. Maknanya penceritaan Al-Quran lah yang menepati hakikat yang berlaku dalam sejarah. Kita sampai situ dululah. InsyaAllah lanjutnya kita sambung dalam kuliah akan datang. Nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, termasuklah diselamatkan daripada Firaun. Ada apa-apa? Tak ada, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang dari kelemahan diri saya mohon ampun kepada Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tambah dengan tasbih lifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma rudd kaida a'daihim al-yahud al-ghasibin ala nuhurihim. Allahumma ij'al hadha nihayati dawlati al-yahud fi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.